My fellow Malaysians, remember, after the rain comes the sun. Saya yakin dugaan yang dibawa oleh wabak COVID-19 ini bukanlah suatu yang tidak dapat ditanggung oleh kita semua. Aku yakin padamu, ya Allah. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Harapan tu memang 100% lagi. And better days will be here again, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Demi Pengorbanan. Menjejak kembali semangat perjuangan dan pengorbanan individu-individu yang kental jiwanya, kental auranya. InsyaAllah hari ini kita mulakan dengan sahabat-sahabat kita yang terjejas pendapatan dan ekonomi mereka disebabkan penutupan kedua tanah haram, Mekah dan Madinah, bukan agensi pelancongan. Sebaliknya, pembekal dan peniaga barangan keperluan haji dan umrah. Walaupun terjejas, mereka tetap bangkit dengan 1001 langkah dan cara. Kedai yang saya usahakan ni kedai family. So dia dah daripada tahun 1970-an. Maknanya secara peribadi keluarga dah terlibat hampir lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang lah. So saya dah generation ketiga. Sepanjang berlakunya pandemik ni, macam mana sambutan masyarakat terutamanya dengan barang-barang haji ni? Kawasan ni kawasan PKPD. Dalam Masjid India. Ya, termasuk kawasan yang berduri kawat. Betul. So kedai memang tutup. Kita orang nak buat online punya bisnes pun tak boleh sebab stok semua ada kat kedai. So sekarang ni bulan puasa pun kita dah tak boleh niaga. Untuk haji umrah cancel. Jadi Graf perniagaan tu memang drop tu kalau kita kira balik 90%, 80% memang sakit lah. So macam sebelum ni saya ada staff part time. So yang tu pun saya dah terpaksa berhentikan orang sebab kita pun tak boleh nak bayar sebab orang pun bayar gaji hari. Pandang-pandang kanan dan kiri, melintas jalan, berjaga-jaga, kurang ringgit, boleh dicari, kurang akal, habis bicara. Alhamdulillah, dari tahun 74 dalam bidang ni, waktu ayah buka kedai ni, waktu tu saya di tingkatan 1. Tu dia. Bagi saya, bisnes ada naik turun dia. Dan benda ni berlaku bukan terhadap kita, dalam banyak bidang berlaku, banyak jenis perniagaan affected, bukan negara ni je affected, malah seluruh dunia affected by perkara ni. Jadi kita terima je lah. Dan mudah-mudahan Allah akan bagi lebih baik di masa akan yang datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan sahaja pengusaha barang keperluan haji dan umrah yang terkesan disebabkan oleh PKP ini, pengusaha hotel dan pusat penginapan juga turut terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Ialah salah satu perkara yang penting dalam ibadah haji adalah penginapan. Dan apabila tanah suci ditutup kepada semua pihak, mereka turut mengalami kerugian yang besar dalam perkara ini. Jom kita bersama dengan pengusaha hotel dan pusat penginapan bersama-sama menyelami pengorbanan dan ujian yang dihadapi oleh mereka. Kata pepatah, batang kepayang dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau berniaga tak tengok tempat, modal habis, untung tak dapat. Pengalaman saya selama 24 tahun lebih ni, yang sangat termanis dan terbaik adalah di Movenpick Hotel Kelai Tabung Haji ni. Kerana saya mendapat peluang menghantar tetamu Allah dan juga pengunjung-pengunjungnya. Dalam satu hari itu kadang-kadang ada 3 flight. Satu flight itu sampai 8 ke 10 ribu orang. Kalau nak ikut satu hari itu dalam dekat 30 ribu orang. 30 ribu orang, Encik. Banyak kenangan-kenangan manis daripada
kepenatan yang kami berikan berbaloi punya. Sebelum pergi itu banyak orang mendoakan saya dan tim-tim saya sebelum pergi itu. Itu sangat istimewa bagi saya. Tak boleh dinilai dengan harta dan wang. Betul. Itu pengalaman yang indah dan best lah. Ya. But then PKP happen. In terms of business, daripada March itu hari, daripada 80% punya occupancy terus zero, memang sangat-sangat mencabar. Tapi kita kena tabahlah. Alhamdulillah lah. Hotel ni belum ada buat pemotongan gaji, unpaid leave kepada semua pekerja-pekerja yang bekerja di sini. Apa yang kita buat, nama itu kita kena betul, iman kita tu kena kuat supaya Allah mempermudahkan segalanya. Alhamdulillah, bisnes pun taklah Rencana naik. But dia potential untuk naik. yes, growth dia tu sangat baik, sangat memuaskan. alhamdulillah. Saya kerap membuat sembahyang hajat untuk melancarkan dan mempermudahkan segala urusan. Maknanya sembahyang hajat tu berjemaah dengan staff. Berjemaah dengan staf sekali. Wow. Saya rasa on top of everything yang ni lah sebenarnya kekuatan yang ada. Ya. Sama-sama rasa, sama-sama jiwa, sama-sama berbisik di bumi. Betul. Yang mendengarnya di lain. Terang bulan menggali ubi. Ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, janganlah bermain dari mula. InsyaAllah kita doakan supaya perjuangan dan pengorbanan komuniti peniaga yang berkait terus dengan ibadah haji dan umrah diberikan kemudahan dalam urusan mereka, diberkati rezeki mereka dan dikembalikan mereka beroperasi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah selepas ini kita akan ikuti kisah anak beranak yang berhasrat untuk menunaikan haji walaupun kondisi mereka berbeza dari insan biasa. Selepas itu insya-Allah kita akan kongsikan kisah penutupan Masjidil Haram disebabkan wabak taun. Segalanya selepas ini dalam Demi Pengorbanan insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam Demi Pengorbanan. Sebelum ini, kita telah pun temui profil jemaah dan bakal jemaah haji yang masing-masing sangat menginspirasikan. Alhamdulillah. Kali ini, syukur, rezeki Demi Pengorbanan kita dipinjamkan dengan kisah yang penuh keazaman, ketabahan dan pengorbanan yang bukan sahaja menginspirasikan golongan senasib, malahan kita juga turut terkesan untuk menyahut panggilan haji. Apakah kisahnya? Jom bersama dengan saya untuk bersama-sama dengan Puan Safura Ramadan dan anaknya Muhammad Firdaus Aiman. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Abang sihat? Saya alhamdulillah. Semoga Allah merahmati Puan dan juga abang. Alhamdulillah. Dan yang kedua, saya nak masyarakat juga tahu, bila dalam kondisi macam ni lah, kita kata keadaan macam ni, ada tak perkataan atau istilah yang menyinggung perasaan warga Kerdil yang masyarakat perlu tahu? Kalau bagi saya dan bagi orang-orang Kerdil semua, cara percakapan yang kita paling ramai tak suka ialah kecil, pendek, ketot, bantut. Jadi kalau begitu, apa istilah yang sepatutnya kami tukar dan ganti? Guna istilah apa? Kerdil. Lembutlah. Okey, jadi saya gunakan istilah orang Kerdil, boleh? Ya. Sebagai warga Kerdil, orang semua menganggap kita hanya berbeza pada saiz. Adakah dari segi ibadah
kita masih sama boleh buat ataupun ada kekangan atau cabaran dia di situ? Kalau nak beribadah, kita buat apa yang kita mampu. Kaki kita tak sama macam kaki orang normal. Jadi kita duduk tayak air semampu yang kita boleh buat. Macam kita sakit lah. Kalau kita sakit, kita tak boleh duduk, kita boleh baring. Kalau tak boleh baring, kita boleh. Mana yang kita boleh mampu kita buat. Jadi macam itu saya. Kalau saya tak boleh macam tangan tu sampai macam ke tempat yang sama macam ni. Takat ni je yang mampu. Kita, sebab kita boleh angkat badan kita daripada sujud ke duduk. Sebadan dia macam ambil uduk. Okey. Sebab kami duduk, kadang tempat dia tinggi. Kadang kita tak lampai. Macam kan kita orang macam buka paip macam air terjun. Dia jadi macam mandi. Mandi. Macam satu badan basah. Satu lagi bilik air. Pintu bilik air dia punya lock tu Kunci. tinggi. Kunci tu. Jadi kami nak masuk pun tunggu ada orang. So begitu okey kat dalam ada orang. Astaghfirullahalazim. Betul lah, saya rasa hak tu memang masyarakat Malaysia kena ambil perhatian. Ya, betul. Barangkali mungkin kita jarang jumpa orang kerdil di masjid disebabkan oleh perkara macam ni. Ya. Dari segi puan membuat rayuan untuk pergi haji. Ya. Saya daftar haji masa tu tahun 2008. Baik, 2008. Lepas tu saya mohon untuk anak-anak saya sekali. Sekarang dapat 2029. Maknanya masa puan daftar tu, kira memang duit dah ada dah untuk dah anak semua untuk nak. Ya. Masya Allah, hebat betul. Daripada arwah suami saya meninggal, memang saya ada buat menabung untuk anak-anak saya. Jadi Masya memang Allah. kita akan okey, ni duit untuk tabung haji, Okey. ni untuk duit belajar, ni untuk duit belanja harian. Okey, maaf Jadi, sekejap. okey. Puan bertugas sebagai apa puan bekerja? Saya cuma pembantu kedai jahit saja. Tapi mampu menyediakan. Sebab saya Masya rasa Allah. rezeki anak-anak saya bukan pada gaji. Kita katakan walaupun gaji kita sebanyak tak sampai 1,000, tapi Allah bagi rezeki tu lebih bila kita ada anak. Saya tak tahu macam mana. Min haitsu la yahtasib. Ya. Dia datang daripada pelusuk yang hanya Allah saja tahu. Ya. Sebab rezeki tu luas. Kita Macam- semua tak tahu apa dia. Saya tengok tabung haji anak-anak saya, saya cukup. Alhamdulillah cukup. Saya kata, okey, kita pergi. Kita pergi semua, tiga-tiga pergi. Kemudian dia kata dapat pergi 2029. 26 ke 29, saya lupa. Okey, Minta maaf. lepas tu, Tahun lepas, makcik saya ajak nak pergi haji tak dengan dia. Saya kata, nak. Saya memang nak. Tahun ni lah sepatutnya. Sepatutnya saya tahun ni Okey, pergi. jadi merayu. Merayu. Lepas tu bila dah PKP apa semua memang dah Allah. dibatalkan. Saya kata, ya Allah, saya kena cuba untuk tahun depan pula. Maknanya rayuan yang untuk tahun ni dapat? Taklah Belum sebab terpasti lagi. belum Maknanya dapat tengah surat. dalam proses nak cuba untuk. Ya. Okey. Kalau tak dapat pergi haji pun dapat pergi umrah pun tak apa. Masya-Allah. Tak dapat yang satu ni, dapat yang satu lagi pun still ada wajib dia di situ. Masya-Allah, hebat betul ibu didik Bila saya dengar macam ni, pada saya dia satu inspirasi yang patut semua orang tahu semangat ini, dan saya berazam juga untuk nak capai, nak buat macam puan supaya saya pun berjaya macam puan juga insya-Allah suatu hari nanti. Semoga Allah Taala merahmati puan atas usaha yang puan buat kepada anak-anak puan. Semoga Allah bagi kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Masya Allah, hebat sungguh keluarga ini. Walaupun dilahirkan sebegitu rupa, tetapi semangat juangnya, semangat pengorbanannya jauh lebih hebat daripada kita insan biasa. Batu belah batu bertangkup, hendak makan telur temakul. Dari awal saya tak takut, berani tebang, berani memikul. Semoga kisah ini menjadi inspirasi kepada kita agar sama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dan semangat pengorbanan kita kepada Allah, Rasulnya dan agama Islam yang dicintai. InsyaAllah. Selepas ini, kita akan ikuti kisah penutupan Masjidil Haram yang disebabkan oleh wabak ta'un. Bila, bagaimana? Selepas ini insya-Allah dalam Demi Pengorbanan. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama dengan saya dalam Demi Pengorbanan. Ketika kerajaan Malaysia mengumumkan Malaysia tidak akan menghantar jemaah haji
bagi musim haji 1441 Hijriah tahun 2020. Satu lagi industri yang terkesan adalah industri penerbangan. Syarikat-syarikat penerbangan di seluruh dunia telah melaksanakan pengurangan pekerja secara drastik. Apakah nasib pekerja-pekerja dalam industri ini? Apa pula persiapan mereka? Jom bersama dengan saya kita bertemu dengan barisan hadapan industri penerbangan bagi mendapatkan jawapannya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera jemaah-jemaah haji yang saya kasihi sekalian. Saya Kapten Anda Iskandar Zulkarnain, mewakili semua anak-anak kapal mengucapkan selamat datang ke MH151. Ikut pengalaman saya dulu masa saya di pesawat jenis 777, saya memang ada membawa jemaah-jemaah haji ke Jeddah dan Madinah. Kita rasa bangga bawa jemaah pergi ke sana buat haji, buat umrah. Kita pergi destinasi domestik, regional ni kita pergi macam kita bawa biasa lah pergi penumpang. Tapi flight umrah, flight haji ni dia lain sikit. Sebab kita terbang bawa jemaah. Jemaah ada nak niat ihram. Kat mana mereka ni nak niat ihram? Kat atas tu mana ada lalu nampak timeboard ataupun gerbang apa. Betul. So kita sebagai juruterbang duduk kat depan ni kan, kita kena bagi tahu depa dalam masa setengah jam lagi kita akan melintasi sepadan Tanaim. Siapa yang nak berniat ihram tu bolehlah buat demikian. Lepas tu 10 minit lagi, lepas tu lagi 5 minit, lepas tu masa dah lepas tu kita bagi tahu lagi dah lepas. Wow, so countdown itu, dia. Itu contohnya lah, contoh je. Kalau contoh yang lain yang sentiasa jemaah bertanya, itulah bila nak buka puasa. sebab matahari duk ada. Ya, sebab kita terbang flight dari katakan daripada Kuala Lumpur pergi ke Jeddah, kita pukul 3 petang. Maah ni dah puasa daripada subuh. Betul. Sampai ke 3 petang. Baik. Terbang tu, duk terbang kejar matahari. Sampai ke Jeddah. Duk jumpa matahari tak berhenti-berhenti? Belum lagi maghrib. Tu kadang-kadang tu jemaah duk tanya, bila maghrib? Itu pun kita kena bagi tahu lah, ada kira-kira dia daripada segi katakan maghrib ni, kita daripada ketinggian kita, berapa kelajuan kita apa semua kat tempat tu, koordinat tu, baru kita boleh calculate bila maghrib, bila isyak, lepas ni seterusnya lah. Masa awal-awal diumumkan PKP, apa reaksi Kapten masa tu? Saya daripada dulu memang ada perniagaan jual ikan laut air masin. Wow. Ikan laut, kedai akuarium, kira macam pendapatan sampingan saya. So bila jadi PKP ni, nak katakan kusut tak kusut. Kusut tu kita terfikir fasa financial. Alamak, tak terbang. Kita punya gaji ada basic, ada allowance. Tapi allowance tu bila tak terbang tak ada allowance. Allah. Saya pun duk risau perniagaan saya. Sewa kedai nak bayar, gaji pekerja ke apa nak bayar, benda-benda lain, API nak bayar. Kita fikir tu. Tapi orang kata apa? Tu cakap rezeki kat tangan Allah. Kan? Kita tak tahu masa PKP tu pula banyak order duk pakai pos tak pernah naik rekod sale, boleh naik rekod sale. Itu orang dah cakap rezeki Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, siapa usaha, sabar, membuatkan Allah tunjuk jalan yang lain. Betul Ustaz. Satu saya punya prinsip lah Ustaz, kita jangan mengeluh. Jangan mengeluh sangat. Lepas tu ingat rezeki ni luas. Allah ada bagi rezeki. Dan masa yang sama kita kena usaha sikit. Jangan lupa solat. Macam mana pun kalau kita yakin Allah akan bantu kita, kita jangan lupa Allah. Itu kata-kata yang saya rasa saya nak bawa balik. Iaitu kita perlukan Allah, jadi kita jangan lupa. Jangan lupa kata. Apa reaksi kakak the moment bila umumkan PKP? Saya cuma berdoa supaya cepat tamat je PKP ni. Apa benda yang paling dirindui? Saya sekarang ni buat ialah charter untuk Hajj flight kan. Jadi saya rindu nak ke sana. Okey. Sebab orang lain beribu-ribu duit diorang nak kena kumpul Ustaz, nak ke sana. Betul. Saya rindu nak serve orang tua kat sana Ustaz. Dalam flight. Itu yang saya paling rindulah. Sebab bila tengok diorang once diorang masuk dalam kapal je, tengok cerianya mereka macam semakin dekat kan nak ke tanah suci tu. Saya pernah nangis sambil ucap diorang bid farewell lah masa diorang nak pergi sampai kat airport kan. Buat semua jemaah, saya sentiasa doakan supaya saya dapat berjumpa dengan mereka dalam pesawat sebab
saya pun nak ke sana. InsyaAllah tahun hadapan bila semua ni dah berakhir, kita semua akan menjadi tetamu Allah semula lah, insyaAllah. Amin. Bagi yang baru mengikuti episod kali ini, Demi Pengorbanan bukan sahaja menyediakan kisah-kisah individu jemaah haji dan umrah serta industri yang berkaitan haji dan umrah, malah turut juga menyentuh bahagian sejarah, kerana sejarah amat penting. Seperti kata pantun, enak sungguh si buah berangan, enak dimakan dengan kuah. Sejarah Melayu dilupa jangan, agar belia tegak bermaruah. Taun adalah sejenis wabak. Malaysia dulu pun ada juga penyakit taun ni. Tapi Alhamdulillah, berkat usaha sama-sama doktor, pemerintah dan semualah yang terlibat, Allah hilangkan dah wabak taun ni daripada muka bumi Malaysia. Dan Alhamdulillah di dunia pun sekarang hanya beberapa tempat terpencil sahaja yang ada taun. Dan taun ini sebenarnya pernah memberi kesan dalam ibadah haji. Pada tahun 1814, penyakit taun ni, wabak taun ni telah memakan nyawa jemaah haji seramai 8,000 orang. Tahun 1831, 3/4 daripada jemaah haji disebabkan oleh wabak penyakit meninggal dunia. Terkorban, istilahnya terkorban. Pada tahun 1837 ada lagi wabak penyakit dan memang haji ataupun jalan sempadan ditutup oleh kerajaan Saudi. 3 tahun berikut dia, 1838, 1839, 1840 pun tutup juga sama. Maknanya 4 tahun berturut-turut. Wa'ayazubillah, kita minta tahun ni tak mau jadi macam tu supaya tahun depan kita boleh ziarah. Dan pada tahun 1850 jadi lagi sekali, 1865 lagi sekali, 1883 lagi sekali. So kalau ikut saja, itu saja dah lebih daripada sebelah tangan kiraan jumlah tahun yang biasa ditutup oleh Masjidil Haram. So kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang untuk tahun hadapan dapat menziarahi Baitullahil Haram dan Masjid Nabawi dan melepaskan rasa rindu kita rakyat Malaysia kepada bumi Allah yang sangat dicintai oleh semua orang dan semua makhluk. Wallahu a'lam. Semoga Allah menghilangkan pandemik ini daripada muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung rancangan. Semoga kisah yang kita paparkan dapat membangkitkan semangat pengorbanan dalam diri kita demi agama, bangsa dan negara agar kita menjadi insan Muslim yang terbina jati dirinya dan sabar dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Antara paparan menarik minggu hadapan, kisah saudara baru yang bertuah dijemput Allah untuk menziarahi Baitullahil Haram. Dan banyak lagi kisah menarik yang menanti anda minggu hadapan insya-Allah dalam Demi Pengorbanan, hari dan waktu yang sama. Hadza wabillahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.